Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera, salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita seterusnya di petigara.syahabudin.com.net bertajuk Saya dalam kata, lebih belok jika Nurul Izzah sendiri berundur diri. Berita penuh, Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar akhirnya mengalah juga terhadap pelbagai kritikan atas perlantikan dirinya sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Katanya, bermula hari ini beliau tidak lagi berhikmat sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada bapanya Anwar Ibrahim. Nurul Izzah dalam satu kenyataan berkata, ini berikutan beliau menerima pelawaan untuk menyertai Sekretariat Jawatan Kuasa Penasihat Menteri Keuangan bagi membantu usaha memperkukuhkan ekonomi negara yang dipengurusikan Muhammad Hassan Merican. Pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat kepada Menteri Keuangan Muhammad Hassan Merican telah mengundang saya menyertai Sekretariat Jawatan Kuasa Penasihat bagi membantu usaha mereka dalam memperkukuhkan ekonomi negara dan rakyat. Saya dengan rendah diri menerima pelawaan dan tanggung jawab tersebut. Dengan peranan baru itu, saya tidak lagi berhikmat sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Saya amat menghargai setiap peluang untuk menyumbang kepada negara demi melakar masa depan yang lebih baik untuk Malaysia, katanya lagi. Nurul Izzah turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan atas setiap sokongan yang diberikan, baik daripada orang ramai maupun seluruh pasukan perkhidmatan awam dan komuniti kerajaan sepanjang keberadaannya memegang jawatan sebagai penasihat kanan kepada Perdana Menteri itu. Menerima pelawaan Muhammad Hassan menyertai Sekretariat Jawatan Kuasa Penasihat kepada Menteri Keuangan barangkali hanya sebagai alasan atas pengunduran Nurul Izzah sebagai penasihat kanan kepada bapanya yang mengundang kritikan ramai sebaik ia diketahui ramai sebelum ini. Rata-rata orang ramai kecuali pembodek dan pengampu tidak dapat menerima pelantikan itu kerana ia merupakan suatu amalan nepotisme yang terang lagi nyata. Walaupun Anwar cuba mempertahankan pelantikan itu dengan alasan anak-anaknya tidak menerima sebarang gaji dan allowance atas jawatan tersebut. Meskipun dipertahankan dengan alasan tersebut, secara umumnya rakyat tidak dapat menerima pelantikan itu kerana konflik kepentingan tetap berlaku walau tidak dibayar gaji, selain membuka pintu fitnah dengan sengaja. Blog ini sendiri beberapa kali menulis tentang perkara itu, malah pernah menyarankan agar Nurul Izzah mengundur diri sebagai langkah menyelamatkan keadaan serta nama baik bapanya. Agaknya setelah terfikir panjang dan demi menjaga nama baik bapanya, Nurul Izzah sedar juga akhirnya kesan buruk daripada pelantikan dirinya itu. Jika tiada pelantikan anaknya itu, Anwar tentu saja tidak menerima kritikan dan kecaman yang terbuka daripada orang ramai. Ia adalah kesilapan yang tidak seharusnya Anwar lakukan dalam tempo sebelum sampai 100 hari menduduki jawatan Perdana Menteri. Walaupun pengunduran itu agak terlambat, ia bagaimanapun tetap lebih baik daripada tidak berusaha langsung memperbaiki keadaan. Semoga kesilapan tersebut yang kini telah diperbetulkan dengan Nurul Izzah sendiri mengundur diri adalah suatu yang berguna untuk Anwar pelajari dan menempuh hari-hari mendatangnya yang masih panjang serta banyak lagi cabaran sebagai Perdana Menteri. Menjadi pemimpin, terutama Perdana Menteri, selain menunaikan janji, sama pentingnya ialah tidak lupa dengan apa yang pernah diperjuangkan dan kita sendiri mengecamnya selama ini. Rakyat sentiasa memerhati, walaupun kadangkala dengan kuasa yang dimiliki, pemimpin selalu sangat terbuai dan lupa diri. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini. Mahkamah tolak bantahan Hadi terhadap petisyen calon BN. Berita penuh. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu hari ini menolak bantahan awal Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi Awang bagi menolak petisyen pilihan raya difailkan calon Barisan Nasional BN Jasmira Othman untuk membatalkan kemenangannya pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Pada proseding secara dalam talian hari ini, Hakim Datuk Hassan Abdul Ghani mendengar hujahan daripada Wan Rohimi, Wan Daud yang mewakili Abdul Hadi dan Peguam Muhammad
Hafarizam Harun yang mewakili Jasmira sebagai pempetisyen. Selain itu, Abdul Hadi turut diwakili Peguam Saifuddin Othman, manakala Jasmira diwakil Mohamid Baharudin, Muhammad Arif, Nur Hazira, Abdul Hayyan dan Muhammad Amin Othman. Hakim Hasan turut memerintahkan Abdul Hadi membayar kos Rm20.000 kepada Jasmira dan menetapkan perbicaraan petisyen tersebut pada 6 Mac ini. Pada 3 Januari lepas, UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU15 bagi Parlimen Marang di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pengurusi UMNO Terengganu, Ahmad Said, dilapor berkata, petisyen itu difailkan antara lain atas dakwaan PAS menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan diberikan kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November lepas, iaitu beberapa hari sebelum PRU15 melalui program iPension, iBelia dan iSiswa. Pada PRU15 lepas, Abdul Hadi memenangi kerusi Parlimen Marang dengan majoriti 41,729 undi, menewaskan Jasmira, calon Pakatan Harapan PH, Azhar Abdul Ebi, Syukur, dan calon pejuang Dr. Zarawi Sulong.